Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama cikgu lagi dalam siri ulang kaji kimia, satu hari, satu subtopik. So today we are going to revise on collision theory. Sebab tajuk rate of reaction ni cikgu dapati memang sering kali ada dalam soalan paper 2 SPM. Dan soalan collision theory ni boleh keluar mungkin dalam structure maupun dalam essay dan membawa markah paling sedikit pun 4 atau 5 markah. So let's go. Untuk pengetahuan anda semua, collision theory ada dalam topik rate of reaction yang kita pelajari semasa tingkatan 5. Okay. So basically we have to know that there are 5 factors that contribute to the differences in rate of reaction. The first one adalah size of reactant, because when the size of reactant is smaller, the total surface area exposed to collision is greater. That makes the rate of reaction increases or higher. Okay. The second one adalah concentration of solution. So when the concentration is higher, the number of particles, so kalau kita bincang tentang katakan acid, so number of hydrogen ion, the particles is hydrogen ion per unit volume is higher. Okay, that makes the rate of reaction increases also. The third factor adalah temperature. Okay, when the temperature of solution or mixture is higher or increased, okay, particle will contain higher kinetic energy and it will move faster. So therefore, more collision will occur. It makes the rate of reaction increases. And the fourth factor is presence of catalyst. Okay, basically there are only 2 catalyst yang kita belajar eksperimennya dalam tajuk rate of reaction. Okay, itu yang pertama ialah reaction of hydrogen peroxide to form water and oxygen gas. The catalyst form is manganese oxide. The other one adalah reaction between metals and acid. Okay, catalyst yang kita gunakan adalah copper to sulfate solution. Okay, so the presence of catalyst ni will provide an alternative path, okay, with lower activation energy. More colliding particle achieve the lower activation energy. Okay, so boleh kita tengok sama-sama tak soalan cikgu ni? Okay, cikgu salah eja tu. Okay, so alternative path, PATH. Okay, maksudnya route, jalan yang baru. Okay, highway ataupun shortcut. Okay, yang mempunyai lower activation energy. Okay, so we move to the next slide. Okay, so kalau kita nak cerita tentang collision theory, kita kena make sure kita ada 5 points altogether. The first one yang kita mesti sebut adalah kita comparekan, okay, the rate of reaction. We must use comparison word higher, lower, bigger. Okay, tapi rate of reaction higher lah, higher or lower. Okay, the second one adalah kita terangkan tentang faktor yang terlibat. Dia akan bagi table. From the table awak kena comparekan and cari apakah differences between the experiment. Okay, the third one you have to explain briefly about the factor, macam yang cikgu terangkan tadi tu. Kalau concentration, kita terang tentang number of particles per unit volumes. Okay, kalau kita bercakap tentang faktor temperature, dan kita cakap tentang dia punya kinetic energy. Okay, that is the explanation actually. Okay, and the fourth one
adalah, dan kita mesti mention di sinilah sebenarnya yang betul-betul menerangkan collision theory, sebab dia ada frequency of collision. Okay, tapi yang paling penting kita mesti sebutkan what is the reacting particles. Okay, what are particles involved in the reactions. And the last one adalah frequency of effective collision. Okay, ayatnya sama dengan frequency of collision, cuma tambah efektif saja. Okay, so kita terus kepada contoh. Okay, bagaimana kita tengok soalan bentuk bila ditanyakan tentang collision theory. Okay, explain. Okay, nampak tak dia terang? Mesti explain. Even though in structure pun akan ada soalan explain. So that's why selalunya kalau soalan collision theory keluar, dia akan tanya dalam structure number 5 or number 6. Okay, that means higher level question punya. Okay, explain by using the collision theory. Why is the time taken? Okay, dia dah beritahu kita. For experiment 3 is shorter than experiment 1. But in this question, dia tak bagi tahu kita tentang rate of reaction. That's why we have to explain. Okay, compare the rate of reaction first. Okay, so cuba kita tengok sama-sama dua eksperimen ini. Okay, kita tengok masanya. Time taken to collect 25 cm3 of gas. Okay, kita dapati experiment 3 is shorter. Bila time taken shorter, that means rate of reactionnya adalah higher. Okay, itu yang pertama. Kenapa agaknya? Apa yang membezakan antara eksperimen 1 and 3? Okay, the first one kita guna hydrochloric acid, which is monoprotic acid. Okay, the second one kita guna sulfuric acid, which is diprotic acid. Okay, di sini awak applykan your knowledge on topic acid and bases. Okay, diprotic acid. So kita tahu bila acid tu sejenis diprotic acid, it consists of higher concentration of hydrogen ions, which is double. Okay, so bila kita dah tahu dia punya factor, dan kita boleh terangkan using collision theory. So kita tengok macam mana kita nak terangkan. Yang pertama tadi cikgu kata kita mesti terangkan tentang what happens to the rate of reaction. Compare the rate of reaction. Okay, so rate of reaction in set 3 is higher than set 1. Ingat, cikgu kata gunakan comparison words. Okay, second point adalah factor. Okay, just now kita dah identify the factor adalah actually concentration of hydrogen ion. Kenapa concentration of hydrogen ion yang berbeza? Because the experiment using different types of acid. The experiment 1 using monoprotic acid, while experiment 3 using diprotic acid. Okay, so we have to mention yang mana faktornya adalah concentration of hydrogen ion. Yang ketiga tadi ialah explain briefly. Okay, so because the number of hydrogen ion per unit volume, mesti lengkapkan phrases ni. Okay, is higher in set 3. Yang seterusnya ayat keempat adalah FOC, frequency of collision between. Di sini yang cikgu cakap tadi, kita kena mention the reacting particles. Okay, sekejap lagi cikgu akan terangkan how you get the reacting particles. Okay, from the ionic equation. Okay, tadi kita guna juga, we have to use the words higher kat sini.
And markah kelima adalah frequency of effective collision between hydrogen ion and zinc atom also higher in set 3. So kita akan dapat altogether 5 markah. Okay. So cikgu nak terangkan macam mana awak nak dapatkan reacting particles tadi. The first thing, kita lihat semula the reaction. Okay, tadi dia kata reactionnya between acid and metal. Okay, so cikgu dah siapkan dia punya chemical equation. So from the chemical equation, make sure awak dah balance. Okay, you have to ensure or identify which one between the reactant and the products adalah aqueous solution. Okay, yang paling senang ialah semua acid adalah aqueous, semua alkali adalah aqueous and soluble salt. So 3 benda. Okay, so kat sini kalau kita identify acid ada sulfuric acid. Okay, cikgu dah bezakan. Okay, this one is the aqueous form. Okay, and then one more adalah soluble salt. Okay, zinc atom usually comes in the form of solid, so dia bukan aqueous solution, while hydrogen gas adalah gas lah, dah nama hydrogen gas. Okay, so the aqueous substances kita kena ionize kan, jadikan dia ion. Okay, so cuba tengok macam mana cikgu nak jadikan dia ion. Okay, sulfuric acid, ion yang terlibat adalah hydrogen ion and sulfate. Yang bukan aqueous tadi, kita tulis balik semula je, tak ada masalah. And then zinc sulfate, ionsnya adalah zinc ion and sulfate ion. While kita rewrite semula hydrogen gas sebab dia bukan aqueous. Okay. Next steps adalah kita cancel out mana particles yang sama di bahagian reactant dengan bahagian produk. So jangan lupa ya, sebelah sini adalah reactant. Okay, selepas anak panah adalah produk. Jangan pula ada yang tak tahu lagi. Okay. Okay. So kita cancel out. Okay, so sulfate dengan sulfate sebab dia sama. Kedua particles adalah sama. Kita assume dia tidak terlibat dengan tindak balas. So therefore mana yang tertinggal ni kita tulis balik semula. Therefore kita identify namanya ialah reacting. Apa cikgu tulis ni? Okay. Reacting particles. So mestilah bahagian reactant. So this one adalah reacting particles. Okay, which is hydrogen ion and zinc atom. So cuba rujuk balik semula slide sebelum ni tadi. Betul tak cikgu letak dekat FOC dan FOEC? Reacting particlesnya adalah hydrogen ion and zinc atom. Okay, settle satu soalan. So kita kalau dia minta ion equation pun cikgu dah tolong terangkan. Kalau dia minta collision theory pun kita dah tengok tadi. There are 5 points altogether. Okay, so kita tengok example number 2. Okay, cikgu akan cuba untuk terangkan 2 contoh sebelum cikgu bagi latihan 2 contoh lagi. Okay. Okay, compare and explain by using collision theory. Maksudnya bila masa kita nak tahu, kita nak terang secara umum ke collision theory. Bila disebut collision theory je, then you have to remember, you have to use the 5 point. Okay. And the collision theory, the differences in rate of reaction between experiment 1 and experiment 2. So mula-mula tengok masa dulu sebab masa yang terlibat kan dengan rate. So this one has shorter time taken. So therefore mestilah
rate of reaction for experiment 2 is higher. Apa yang berbeza antara eksperimen 1 dengan eksperimen 2? Okay, bila kita tengok bahan, semua sama. Okay, sodium thiosulfate, sulfuric acid, the concentration is the same. Tak ada masalah. Yang berbeza adalah temperature. Okay, experiment 2 using higher temperature. So, kita dah identify the factor dengan kita dah tahu dia punya rate of reaction. So, basically by looking at this table, awak dah boleh dapat 2 markah. Okay, so jangan buat kesilapan dengan tak dapat identify the differences. Okay, so kita tengok yang pertama tadi, rate of reaction. So, set 2 is higher. Gunakan comparison words. Cikgu dah ulang banyak kali. The second one, what is the factor? Because set 2 use higher temperature than set 1. Okay. And then point number 3, kita explain tadi temperature. Kalau temperature higher, kinetic energy lebih tinggi. Okay, reacting particles move faster and has higher kinetic energy. Okay. So, kalau awak tengok, dia punya tu dipanaskan semua dalam tu, kita boleh letak reacting particles tadi yang kita ambil daripada ionic equation. Okay. Tapi kalau awak dah hafal yang ni pun is okay. Okay. But this one mesti Allahu Akbar. Okay. Nampak tak? Cikgu guna apa ni? Copy paste. So, cikgu tak ubah. Okay. Kita tengok sama-sama. This one. Salah ni kan? Dia punya reacting particles. So, kita sama-sama tengok nanti what is the reacting particles. Okay. Check ya. Cikgu akan letak. Okay. Kita check nanti sama ada dia betul ataupun tersilap ni set 2. Okay. So, in this case, tadi kita guna sulfuric acid. So, kalau acid, mesti akan hydrogen ion reacting particles. Okay. Satu lagi ialah sodium thiosulfate. Okay. And so, bila sodium, dia akan hasilkan salt, sulfur dioxide, sulfur and water. So, yang bertindak balas adalah thiosulfate ion. Okay. So, kejap lagi kita akan tengok betul ke tidak ion yang cikgu sebutkan di sini. Okay, minta maaf cikgu ada silap sikit. Okay, then lepas FOC dah sebut, kita tengok yang kelima ialah FOEC. So, tadi sebab ke atas sudah salah, sini pun betulkan jugalah. Okay, apa tadi? Hydrogen in set 2. Okay. So, hydrogen ion and thiosulfate ion. Okay. So, mesti FOEC. Ingat je macam mana nak ingat cikgu? Mula-mula rate of reaction. And then after that factor. And then explanation. Explanation tu awak tengoklah kalau size. Dia akan cerita pasal TSA per V, total surface area per unit volume is greater. Kalau pasal concentration, kita cerita pasal number of particle per unit volume. Explanation ni, kalau temperature, dia akan terang tentang kinetic energy. Kalau catalyst, tengok tadi slide yang pertama tadi apa? Catalyst provide an alternative path, ... habiskan. Okay, so yang cikgu janji tadi, kita nak buktikan betul ke tidak hydrogen ion and thiosulfate ion. Okay, kita tengok sama-sama. Okay, this is the chemical equation involved. Okay, cikgu harap sangat yang ini memang selalu student lupa. So, please remember the formula of thiosulfate, sodium thiosulfate. Okay, so sodium thiosulfate terdiri daripada sodium ion and thiosulfate ion. Awak tak payah nak pecah pelik-pelik. Okay, dia sodium ion, positive ion,
thiosulfate ion, satu ion yang lain. Okay, a negative ion. Okay, so kita tengok sama-sama. Which one is the aqueous solution? Acid adalah aqueous. Okay, and then satu lagi yang kita identify tadi ialah soluble salt. So, sodium sulfate. Okay, so for your information, sodium thiosulfate pun adalah aqueous solution. Okay, and yang ni. So, ada 3 aqueous solution di situ. Sulfur dioxide is a gas. Sulfur is a solid. Dia akan wujud sebagai yellowish precipitate. Okay, or solid or powder. Boleh. Okay. And then water. Water is not aqueous. Dia adalah solvent. Dia solution adalah bahan yang larut dalam solvent. Jangan terlupa. Okay, now, mana bila kita dah identify, kita jadikan dia ion. Okay, tengok sodium thiosulfate pula. Sodium dan thiosulfate. Jangan lupa, thiosulfate S2O3 2-. Okay, so kenapa cikgu letak 2 kat sini? Sebab Na2. Okay, sama juga H2, so dia ada 2 H+. Jangan awak pergi silap pula pergi letak H2+. Tak pernah ada macam tu. Okay, and then seterusnya sodium sulfate, sodium ion and sulfate ion. The rest warna hitam kita tulis balik semula je. Okay, mana yang sama di bahagian reactant and the product adalah first sulfate, betul, dengan sodium ion. So kita cancel out all tu. Okay, all yang sama tu. So yang tinggal adalah hydrogen ion and thiosulfate ion. Sama tak macam yang cikgu bagi tahu tadi? Okay, macam mana cikgu tahu? Sebab bukan sebab cikgu. Okay, sebab kita dah kalau kita ingat macam ni, kalau acid mesti hydrogen ion. Okay, thiosulfate ion tu sebab cikgu dah banyak kali tengok lah. Okay, so awak perlu tahu macam ni. So the reacting particles both are ions. Okay, so 2 kali. Okay, so untuk latihan awak, okay, tolong cikgu tuliskan 5 ayat collision theory tadi berdasarkan exercise number 1. Okay, kita boleh tengok sama-sama. Cikgu tolong awak, assist awak. First sekali, bila kita tengok apa? Time taken. So, this one has shorter time taken. So, rate of reaction is higher. Okay, kenapa dia higher? Okay, between hydrochloric acid and zinc powder. Cuba tengok kat sini. Okay, this one adalah concentration of hydrochloric acid. So, ini sebenarnya adalah faktor. So, bila faktornya adalah concentration of acid, so nanti penerangan dia akan tulis number of hydrogen ion per unit volume of hydrochloric acid in set 2 is higher. Okay, awak tengok nanti benda tu. Okay, please. Dan seterusnya, awak terangkan, explain briefly FOC and FOEC. Okay, yang ni cikgu guide lagi. Okay, so boleh screenshot yang ni, tolong ni kan, nanti PM kat cikgu dekat Telegram. Okay, last kali adalah exercise number 2. Kita dah pernah tengok soalan ni. So, cikgu nak awak try tulis semula 5 points of collision theory tadi without looking at your book. Cuba tulis. Okay, so thank you very much for your attention. Cikgu harap kita boleh jumpa lagi dalam siri yang akan datang. Cikgu pun akan usaha untuk buat something untuk bantu awak. Cikgu harap awak akan bantu diri masing-masing. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.